Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan tiga takluk daripada yang tujuh itu pula ialah beberapa takluk qubdah. Baca qubdah. Tu kalau baca qabdah, kalau baca dengan fathah, baca dengan fathah kan qaf, qabdah itu maknanya segenggam. Itu maknanya segenggam. Tapi kalau kita baca dengan qubdah, itu dengan makna rentahan. Jadi bacanya hak betul, hak lebih tepatnya ialah qubdah. Qubdah. Ini orang panggil nak masuk pada perincian tafsil secara tafsili takluk bagi sifat kudrat Allah Ta'ala. Kalau kira secara ijmalinya takluk sifat kudrat Allah Ta'ala ni dua je lah. Iaitu lil qudrati ta'alluqani. Sabit bagi sifat berkuasa tu dua takluk. Mana? Suluhiyun qadimun, patuk padan sedia kala, watan jiziyun hadisun, dan baru luluh. Itu baru buat, sedang mengerjakan. Hadza ala sabilil ijmali. Bila dua takluk tu secara ijmal, secara borong. Dah. Wa amma tafsiluhu, adapun secara huraian satu persatunya, fasab'atun ta'alluqati. Maka ta'alluq kudrat ni ada tujuh. Jadi Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani dalam kitab Faridatil Faraidi dia ni, dia bila orang panggil ta'alluq sifat kudrat ni dengan secara tafsili. Bila dengan secara tafsili mana? Jadi tujuh. Satu suluhi qadim, tiga tanjizi hadis,
Ni nak masuk nyatakan ta'alluq qubdah. Nah, ta'alluq qubdah. 3 ta'alluq qubdah. Apa ta'alluq qubdah? Iaitu ta'alluq rentahan. Itu. Tengok dia kata, dan 3 ta'alluq daripada yang 7 itu pula khabar ialah bi berapa ta'alluq qubdah. Kalau gitu dia kata, dan bermula makna qubdah itu genggam. Genggam. Dah. Genggam. Tapi bukan makna kita nak faham genggam gini, bukan. Nah. Kalau baca dengan qaf tu fathah, qabdah, memang makna genggam sungguh. Tapi kita tidak baca dengan fathah. Nah. Dan bermula makna qabdah itu genggam. Dah. Tapi hak kita nak baca sininya bukan qabdah, tapi qubdah. Kalau qubdah tu bukan genggam, dengan makna rentahan. Ia beza sikit. Baris berubah tu beza selalu terjemah. Tu. Macam kita kata fana. Fana terjemah binasa. Kalau baca fina, halaman rumah. Sikit ya halih kat sini. Tu. Itu nak ayat kata bahasa Arab ni dia kaya dengan bahasa. Terkadangnya apabila lari sikit baris, berubah baris tu berubah makna. Terkadang tidak semua. Tengok. Dan murak ni mana makna yang dikehendaki, itu mana murak. Dan murak yakni makna yang dikehendaki daripada kata qubdah itu ialah bahawa semungkin itu di dalam genggaman, yakni di dalam rentahan kehendak Allah Ta'ala. Tu. Kalau lagi tak Arab dia kata mana? Dia kata kaunul mumkini fi ma la yazal qabla wujudihi fi qubdatil qudrati in syaa abqa'ahu ala adamihi wa in syaa aujadahu. Ini apa panggil ta'alluq qubdah. Mana? Kaunul mumkini, keadaan sesuatu benda hak terima ada terima tak ada. Kaunul mumkini mana? Keadaan sesuatu benda yang terima ada terima tak ada. Mungkin. Kita ni mungkin. Terima ada terima tak ada. Bila keadaan sesuatu yang terima ada terima tak ada tu fi ma la yazal, pada masa sedia kala. Qabla wujudihi, sebelum adanya mungkin tu, sebelum Allah Ta'ala menjadikan kita ni, fi qubdatil qudrati. Kita tu duduk dalam rentah kudrat Allah Ta'ala. Lagu mana? In syaa abqa'ahu ala adami. Jika Allah Ta'ala kehendak, abqa'ahu ala adamihi. Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala perkekalkan di atas tak ada. Itu. Wa in syaa aujadahu. Kalau Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala mengadakan kita. Tengok. Jadi kita sebelum daripada kita ada dijadikan oleh Allah, ada kita dan tiada kita tu bersamaan berat kedua-duanya. Bahkan kata ulamanya berat kot sebelah tak ada, kerana asal kita tu tak ada. Tak ada kita tu sedia kala. Itu tak ada kita tu tak ada mula bagi tak ada. Itu. Kau ada mula bagi tak ada. Tak ada mula bagi tak ada. Sejak sedia kala lagi kita tak ada. Entah tak? Jadi berat kot sebelah tak ada, sedia kala lagi. Tapi terima tak nak ada? Terima. Tu orang panggil mungkin apa? Ma yasehu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Ai wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Perkara yang sah pada akal kita, terima ada, terima tak ada. Sah nak ada dan sah nak tak ada. Pada satu ketika yang ada, sah pada satu ketika yang lain dia tak ada. Jadi kita dulu pada azalnya memang kita tak ada. Tapi ada kita tu terima tak? Terima, sah. Tengok. Jadi kita tu dipanggil mungkin. Apa? Perkara yang terima ada, terima tak ada. Makna terima dua belah. Qabulus subut wal intifa. Terima sungguh, terima tidak, terima ada, terima tak ada. Benda hak terima dua belah lagu ni dipanggil mungkin. Baik. Tak ada kita pada sedia kala, tak ada kita pada masa lalunya, sedia kala lagi tak ada. Sedia kala. Jadi berat kot sebelah tak ada. Kalau gitu, kalau Allah Ta'ala kehendak nak memperkekalkan kita tu tak ada,
Tak ada. Siapa kesudah tak ada. Marilah generasi Mahathir ko, Ma'in Sabri ko, siapa ko tak ada lagi gitu. Dah tu ni. Tak ada. Boleh ya? Boleh. Tak ada apa. Apa zaman Firaun, zaman Namrud mula kita ada tak? Tak ada. Tuhan perkekalkan kita dalam keadaan tak ada. Itu insya'a abqa'ahu alamihi, ala adamih. Insya'a jika Allah Taala kehendak, abqa'ahu memperkekal Allah Taala tuhu akan dia akan mungkin kita makhluk hak terima ada terima tak ada tu ala adamihi, di atas tak adanya. Boleh? Kekal tak ada. Tuhan kekal kan tak ada. Wa insya'a kalau Allah Taala kehendak aujadahu, Allah Taala boleh mengada. Inilah orang panggil kita tu dalam rentah genggaman kudrat Allah Taala. Itu. Kita dalam rentah genggaman kudrat Allah Taala. Tu. Satu, tengok. Sebab dia kata maka jika dikehendaki oleh Allah Taala. Tu tafriq lah tu. Tafriq pada kata bahawasanya makna gapo qubdah, maknanya mungkin itu di dalam genggaman, yakni di dalam rentahan kehendak kudrat Allah Taala. Tengok. Maka jika dikehendaki oleh Allah Taala, kalau Allah Taala no, insya'a, kalau Allah Taala kehendak, itu maknanya. Kalau ke Arab kata insya'a, jika Allah Taala kehendak, dikekalkannya nyonya mungkin tu atas hal mungkin. Tu apa hal mungkin? Bayan pada kata hal mungkin, daripada adam atau wujud, daripada tiada atau ada. Ni macam kita sekarang ni ada tak? Ada. Allah Ta'ala mengada. Tu. Maka kalau kita tilik, ada orang panggil kita tu dalam rentahan Allah. Tu. Tu. Kita tu orang panggil apa? Kaunul mumkini fi hali wujudihi fi qubdatil qudrati. Keadaan kita mungkin tu pada ketika mana adanya kita tu dalam rentah kudrat Allah Ta'ala. Insya'a jika Allah Ta'ala kehendak abqa'ahu, Allah Ta'ala kekalkan kita dengan ada lagi esok, ada lagi lusa, ada lagi tulak. Tu yang kekal dengan kita ada. Wa insya'a kalau Allah Ta'ala kehendak a'damuhu, Allah Ta'ala meniadakan kita. Itu. Itu maknanya kita tu dalam rentah kudrat Allah Ta'ala. Tengok. Tu. Jadi kita tu hamba tak boleh nak pergi lari ke mana lah. Tu kalau kita sedar sinilah kita tu tak boleh orang panggil nak bertuhankan selain daripada Allah Ta'ala. Tak boleh bertuhan selain daripada Allah Ta'ala, sama ada dalam bentuk i'tiqadiyah ataupun dalam bentuk zauqiyah. I'tiqadiyah tu memanglah kita ni tak ada lah nak bertuhan ke berhala ke mana kita kenal Allah Ta'ala. Tak ada nak bertuhan lah orang panggil tok pekong ke dewa-dewa ke apa kau tu petai lagi orang tak kenal Tuhan. Cumanya dalam bentuk zauqiyah, dalam bentuk kecapan rasa di batin hati, barangkali kita bertuhan selain daripada Allah. Itu bertuhan kepada nafsu kita, pada pangkat kita, pada harta kita, pada suami kita, pada bini kita, pada anak kita. Tu bertuhan pada syaitan. Mana apa bertuhan pada syaitan? Yang ni kita tu jadi hamba pada dia. Jadi hamba pada dia. Padahal kita tu nafah demi nafah duduk dalam qubdah Allah Ta'ala. Apa? Dalam rentahan kudrat Allah Ta'ala. Nafah demi nafah. Kalau Tuhan kehendak nak mati kita sekarang ni tak boleh, tak ada apa. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkuasa. Maka dia maha berkuasa nak mengadakan mungkin dan nak meniadakan mungkin yang ada, daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada. Tu. Maka bila mungkin tu Allah Ta'ala tak mengada, kekal dia dalam keadaan tiada, maka Allah Ta'ala tu kuasa nak mengada, kuasa nak memperkekalkan makhluk tadi mungkin tadi itu dalam keadaan tiada. Atau mungkin tu dia mengada, dah ada macam kita sekarang ni. Mungkin yang telah diadakan oleh Allah Ta'ala, daripada tak ada kepada ada. Izhar apa? Ijadul mungkin minal adami ilal wujudi. Itu makna menjadi. Daripada tidak ada kepada ada. Tak kuasa ke Tuhan nak meniadakan kita? Kuasa.
Karena kita dalam rentah genggam kudrat Allah Ta'ala. Kita duduk dalam rentahan kudrat Allah Ta'ala. Duduk dalam rentah dia. Ikut dia nak rentah ke mana. Itu. Tu. Kalau dia nak memperkekalkan kita dengan ada, esok ada, pahni ada, lusa ada, tulak ada, tubing ada. Kalau Tuhan nak menyadarkan kita, tak ada kita. Itu. Tak ada lemah bagi Allah Ta'ala. Itu. Itu dah. Itu jadi orang panggil, maka jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala kehendak, dikekalkannya mungkin atas halnya, atas kelakuan mungkin. Apa kelakuan mungkin? Bayan pada kata kelakuan mungkin, daripada adam atau wujud, daripada tiada atau ada. Jadi kalau kita nak hurai satu-satu lah ke mana? Maka jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dikekalkannya mungkin atas tiadanya mungkin, boleh. Maka jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dikekalnya mungkin atas halnya mungkin, yakni adanya mungkin, boleh. Tak ada lemah sikit pun pada Allah Ta'ala. Bahkan kita itulah duduk di bawah rentah Allah Ta'ala. Tengok. Dan jika dikehendakinya Allah, ya. Dan jika dikehendakinya Allah, digantikan dia, dia apa? Dia Adam ataupun dia digantikan dia halnya, hal mungkin tadi itu dengan lawannya, lawan mungkin, boleh? Tak ada apa. Kalau Allah Ta'ala kehendak, maknanya hal mungkin sekarang ada. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, digantikan hal mungkin ada tu dengan lawan bagi ada apa? Tiada, boleh. Gitu. Dan jika dikehendakinya Allah, digantikan dia hal mungkin dengan lawannya hal mungkin. Mana? Kalau kita kata hal mungkin itu tiada. Kalau Allah Ta'ala kehendak, digantikan dia hal mungkin yang tiada tu dengan lawan bagi hal mungkin yang tiada apa? Ada. Boleh tak? Tak ada apa sekali. Tuhan Maha Kuasa belakang. Tu. Tu. Kalau kita tengok, dan yang tiga, yakni dan bermula ta'alluq yang tiga itu khabar, ialah ta'alluqnya dengan berkekalan. Tu. Dan bermula yang tiga, yakni dan bermula ta'alluq yang tiga itu. Ta'alluq qubdah tu yang kata tiga dia kan. Satu ta'alluq suluhi qadim, tiga ta'alluq tanjizi hadis. Suluhi qadim itu kita boleh balik. Mana? Patut pada sedia kala Allah Ta'ala tu berkuasa mengadakan makhluk. Jangan kita kata, Tuhan sedia kala lagi tak mampu nak mengadakan makhluk, baru je mengada. Dulu dia pun lemah juga. Jangan kafir kata gitu ni. Dia bersifat dengan sifat kudrat tu bila? Sedia kala. Maka sedia kala lagi dia kuasa nak mengadakan makhluk ni. Itu. Jadi bukan kata dia tu nak mengadakan makhluk tu baru berarti baru je dia bersifat dengan sifat berkuasa. Dah, sedia kala lagi dia bersifat dengan sifat berkuasa. Dah, kena faham gitu. Lepas tu bapa you tak buat lagi. Dia tak kehendak lagi nak buat makhluk. Lepas tu ketika mana orang panggil dia tu tak buat makhluk, adakah dia lemah? Tak. Dia bersifat dengan sifat kudrat, sifat berkuasa. Maka ta'alluq sifat berkuasa ketika tu dipanggil apa? Suluhiyyun qadimun. Patut padas dia kala mengadakan makhluk. Kenapa dia tak lemah? Supaya kita duk buat contoh semuanya. For kita ada duit ke RM100 dalam poket kita. Belum kita pergi ke supermarket mana tu, kita layak, kita patut tak boleh beli barang-barang yang ada di supermarket tu harga dia kurang daripada 100. Tak lebih daripada 100. Patut, layak, mampu. Berapa? Dah ada 100 dalam poket kita ni. Itu dia panggil patut padan, dia panggil suluhiyun. Solah, patut padan. Itu. Kemudiannya ta'alluq sifat kudrat. Ketika mana Allah Ta'ala buat mungkin, itu dia panggil ta'alluq tanjiziyun hadisun. Ada berapa? Ada 3.
Mana? Mengadakan mungkin daripada tak ada kepada ada, satu. Meniadakan mungkin yang telah ada kepada tiada, dua. Kemudian mengadakan kembali mungkin yang tiada tu kepada ada, tiga. Ada ni. Hak kita kecak rasa dahnya hak pertama mana? Daripada tak ada kepada ada. Tok nenek moyang kita hak tak ada dah lah ni. Dia kecak dua-dua. Mana? Ta'alluq tanjiz hadis sifat kudrat Allah Taala daripada tak ada kepada ada, ya kecak dah sebab ya ada dulu. Pahala ni ya tak ada dah. Kecak pula sekali lagi. I'damul mumkin minal wujudi ilal adami. Tu dua. Tapi hak yang ketiganya semua tak kecak lagi. Mana? Nanti tiup sangkakala yang kedua. Bakit habis licin. Tok kita, moyang kita, cek kita, siapa buk bakit habis licin. Tu semua pakat tak kecak lagi tu. Tu berapa dah tu? 4. Kemudian ta'alluq qubdah ni juga 3. Jadi 7. Ni jadi 7 ni. Tu. Tilik mana ta'alluq qubdah ni? Tilik pada mungkin ni makhluk ni semata-mata dia mungkin terima ada terima tak ada. Kuasa dah Allah Taala tu nak mengekalkan dalam keadaan hal mungkin tu ada, ataupun Allah Taala tu nak menggantikan hal keadaan mungkin tu sekarang ada kepada lawan dia tiada. Kuasa tu bik 3 pula. Tu jadi 7 tu. Tu jadi 7. Tengok. Sebab tu dia kata dan yang 3 itu, dan ta'alluq yang 3 itu ialah ta'alluqnya kudrat dengan berkekalan ketiadaan mungkin pada waktu imkan wujud. Pada waktu imkan wujud ni pada waktu boleh ada. Gitu. Imkan tu mana boleh. Imkan boleh ada. Jadi ta'alluq qubdah yang pertamanya ialah ta'alluq Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkuasa ni. Allah Ta'ala boleh memperkekalkan ketiadaan mungkin tak adanya makhluk ni pada waktu boleh ada makhluk. Boleh ya? Tak ada lemah bagi Allah Ta'ala. Betul tak? Tu bukan kata bila makhluk ni boleh ada maka Tuhan mesti kena mengadah. Tak ada duk mesti bagi Tuhan. Tak ada wajib bagi Tuhan. Karena Tuhan tidak orang panggil apa? Ada tekanan di atas dia. Itu Tuhan lepas serba-serbi daripada tekanan. Tak ada. Itu orang panggil Tuhan. Kalau tak lepas kena ada tekanan, Tuhan kena buat lagi ni. Kalau tidak siap Tuhan kena repis kok kawan ada ni. Tu bukan Tuhan lagu tu. Tuhan ni lepas serba-serbi. Ghaniyun al-istighna'u an kulli ma siwahu. Terkaya daripada tiap-tiap barang lain. Mana apa? Lepas tak berajak ke apa-apa, lepas serba-serbi. Tu, lepas serba-serbi. Jadi sebab tu apabila kita tilik kata Tuhan tu kuasa sungguh, maka ketika mana mungkin tu pada waktu dia boleh ada, mana Tuhan tu boleh mengada, Tuhan tu boleh mencipta dah. Mungkin ada keharuh bagi Allah Ta'ala memperkekalkan mungkin dalam keadaan tiada. Haruh. Haruh. Tak ada tekanan apa atas Tuhan. Tu. Satu. Dan mana tengok. Ialah ta'alluqnya kudrat dengan berkekalan ketiadaan mungkin pada waktu imkan wujud, pada waktu boleh ada, bila sebelum dahulu ini sebelum daripada wujudnya mungkin. Tu sebelum daripada wujudnya mungkin. Bila dah mungkin tu Tuhan menjadi, wujud dah ada dah, artinya Allah Ta'ala tu menggantikan kelakuan hal mungkin yang dahulunya hal mungkin tu tiada. Tuhan menggantikan dengan hal yang lawan bagi hal mungkin yang tiada tu, iaitu ada. Sebab tu dia kata sebelum daripada wujudnya mungkin. Harus dah Allah Ta'ala nak memperkekalkan mungkin pada waktu boleh adanya mungkin sebelum daripada adanya dengan memperkekalkan tak adanya mungkin. Harus. Tak ada apa. Kuasa bagi Allah Ta'ala. Tu. Maka sebab tu kita tu masa waktu kita boleh ada dah. Mana waktu imkan ni? Waktu makhluk mula-mula Allah Ta'ala buat.
Tak kira lah makhluk mula-mula sekali tu air ke, arash ke, kolam ke, luh ke, nur ke, ikut. Tak usah duk bahas lah benda tu nya. Jadi balah pula kata ni. Tu ada kata arash, ada kata kolam, ada kata luh, ada kata air, ada kata kursi, ada yang kata nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara tersebut bukan usulul aqaid, bukan apa panggil teras dalam akidah. Hanya perkara cabang-cabang saja. Tidak ditanya kita dalam kubur, apa makhluk mula-mula Tuhan buat? Tak ada. Ni. Itu bukan usul akidah. Sebalah lah. Jadi siapa-siapa nak pegang dengan Nur Muhammad silakan. Tapi mestilah kita kena jujur. Apa jujur? Hadis tentang Nur Nabi Muhammad yang dikatakan diriwayat oleh Musannaf Abdul Razak, itu hadisnya maudhu'. Bahkan tidak dijumpai dalam Musannaf Abdul Razak. Tidak dijumpai. Kita kena jujur gitulah. Lepas tu ulama boleh ambil juga ihtimal kalau sahih. Sebab apa? Sebab ada hadis-hadis yang sahihnya seakan-akan maknanya menyokong hadis tersebut. Mana? Iaitu Sayyidina Umar tanya, mata wajabat lakan nubuwah ya Rasulullah. Bila kamu tu dijadikan oleh Allah sebagai nabi itu ya Rasulullah, Nabi kata kuntu nabiyyan wa adama bainar ruhi wal jasad, wa fi riwayat kuntu nabiyyan wa adama bainal ma'i wat tin. Tu ada lagi ayat Quran wa taqallubuka, apa tengok ada ayat tu fisajidin tu. Dan kami melihat engkau tu berbolak-balik dalam tubuh-tubuh orang yang bersujud. Ni kan ada ayat-ayat Quran yang mutawatir, hadis-hadis yang sahih yang seakan-akan maknanya seolah-olah menyokong. Itu je. Maka adalah ramai di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah pun berpegang dengan makhluk yang pertama-tama dijadikan oleh Allah ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis tentang nur Nabi Muhammad tu, hadis Jabir tanya, tu apakah makhluk yang mula-mula dicipta ya Rasulullah? Nabi kata awwalu ma khalaqallah nur nabiyyika ya Jabir. Itu hadisnya maudhu'. Hadisnya maudhu'. Kita kena jujur gitu, jangan duduk tebing teruk lagi, jangan. Kata ni, jangan duduk tebing teruk. Dah maudhu' lah. Dah ulama pegang itu ada lah cara istidlal alim ulama. Kenapa ulama ada yang berpegang dengan nur Nabi Muhammad, bukan berpegang dengan hadis maudhu' tu, tapi hadis-hadis yang sahih dari ayat Quran yang maknanya seolah-olah menyokong. Gitu saja. Tu saja. Ni siapa kau kita duduk cerita kata Nur Muhammad ni duduk atas kepala tu ada malaikat duduk ramai-ramai menyerbu. Lepas tu ada tengok berapa malaikat ramai ni. Tuhan kata tu malaikat nak tengok Nur Muhammad atas kepalamu. Dia kata aku nak tengok juga Tuhan tu adanya. Mai letak bahu, mau malaikat pun pakat tu pula bahu tengok pula Nur Muhammad duk bahu. Lepas tu ada tak boleh nak tengok, engko keras lagi dalam bentuk tanah. Payah Tuhan kata tak nampak duk bahu ni. Acu letak di jari kata. Nur Muhammad pun letak siapa di jari, boleh hakak pula dah jari kata jadi tanah ni. Tak ada roh lagi je ni. Apa dia berkata kan? Itulah sebab kita tasyahud tu illallah, ingat kepada peristiwa Nur Muhammad duduk di hujung jari tu ada. Ni berat benar lagi hubung kait lagu tu ni. Mari di mana lagu tu? Kita duk akid illallah dalam tasyahud tu bukan duk kenal Nur Muhammad, bukan. Itu isyarat tauhid. Isyarat mengesahkan Allah. Nama dah asyhadu alla ilaha illallah. Illallah tu baru sunat akid. Apa illallah sunat akid? Illallah tu istisnanya. Nak menunjuk kata kita mengesahkan Allah Ta'ala. Tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Apa mana? Allah saja Tuhan yang sebenar. Ada. Tak ada Allah. Illallah akid itu. Apa tu isyarat akid itu tu? Isyarat mengesahkan Allah Ta'ala, tauhid pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba mengisyaratkan ingat kepada Nur Muhammad tu ada mula akak ni. Kok mana bolok lagu tu. Itu pelik jadi lagu tu ni. Jadi kalau kita nak pergi Nur Muhammad, pergi lagi lah. Tapi jangan duk hubu-hubu semua benda kan Nur Muhammad laka. Nak kau semaya illallah pun Nur Muhammad. Semua Nur Muhammad laka. Tu berat tu. Habis itu tengok.
Jadi waktu Tuhan buat, waktu Tuhan buat, Tuhan tu tak ada waktu dia, tapi orang panggil cakap tu, orang panggil dikul ibarah dah. Sepik nak cakap. Tuhan tak ada waktu dia. Waktu tu kita kena waktunya. Tuhan tak ada waktu mengena atas dia. Karena waktu-waktu tu ibarat daripada bergerak matahari bulan ni. Nah, ibaratun an harakati syamsi wal qamari. Ibarat daripada bergerak matahari bulan tu orang boleh kira syamsiyah qamariyah tu. Boleh kira setahun berapa bulan, sebulan berapa hari, sehari berapa minit, berapa jam tu kerana apa? Bergerak bulan matahari ni. Tuhan hak buat matahari bulan bukan doa lah buat matahari bulan dia. Jadi kita kata waktu Tuhan buat tu, waktu Tuhan buat ni tu, waktu tu kita. Bukan di Tuhan dak. Tuhan tak ada waktu, Tuhan hak buat waktu dah. Tuhan tu tak ada suntuk, Tuhan tu tidak duduk di bawah rungkuk suntuk masa. Gitu. Ingat sama-sama tu. Jadi apa Ustaz dak cakap waktu Tuhan buat tu dikul ibarah, sepik nak cakap tu payah. Kalau kecek mesti kena ketika mana Allah, ketika tu merujuk masa dah. Pada waktu merujuk masa dah. Pada masa Tuhan menjadi merujuk masa laka. Dia kena faham bahawasanya masa tu di kita. Lepas tu duk kata Tuhan tu dikul ibarah, sepik bahasa nak bercakap. Jangan duk faham kata Tuhan pukul 12 tengah hari pun macam kita juga. Okey. Jangan duk faham lagu tu, jangan. Baik. Jadi ketika mana tengok. Sebut ketika mana Tuhan buat makhluk hak mula-mula, sama ada air ke kolam ke luh ke Nur Muhammad. Lepas pada tu dikatakan imkanul wujud. Imkanul mana? Makhluk-makhluk hak Tuhan tentu sedia kala lagi. Sifat penentu Allah Taala, sifat iradat Allah Taala menentu sedia kala lagi makhluk-makhluk dia nak ada tu. Setelah mana Tuhan buat makhluk hak pertama, maka makhluk-makhluk hak lagi akan diadakan oleh Allah Taala, dikatakan waktu tu imkanul wujud, boleh ada. Boleh ada. Ada terus dah. Tak lagi. Nak ada tu Tuhan yang menjadi. Bukan pakai duk ada gitu dengan sendiri. Tak, Tuhan yang menjadi. Tapi iktibar orang panggil bila makhluk mula-mula Allah Ta'ala buat, maka ketika tu segala makhluk hak Tuhan tentu nak buat dah sedia kala tu imkanul wujud. Mana? Boleh ada lah. Boleh ada. Kita pun boleh ada. Sedia kala lagi boleh. Boleh apa? Boleh dah setelah makhluk hak mula-mula Tuhan buat, kita pun boleh dah Allah Ta'ala nak buat selalu ketika tu boleh dah. Tu. Tapi buat selalu dah. Tak buat lalu lagi kan, tidak umur berapa lah ni buat bila kita tahun 89 baru tu baik daripada perut emak contoh ikutlah tahun berapa ni baru ada kita. Tapi ketika tu nya imkanul wujud, iktibar kita tu terima ada terima tak ada. Waktu imkanul wujud kita tu harus ada, harus Tuhan nak mengada dah dia kata. Tapi kuasa Tuhan nak memperkekal ke atas tiada kuasa. Itu makna gini. Takluknya kudrat dengan berkekalan ketiadaan mungkin. Pada waktu bila? Pada waktu imkan wujud. Pada waktu boleh nak wujud, nak ada. Tapi sebelum atau dahulu, ini sebelum daripada wujudnya mungkin. Tengok. Sebab tu kita ketika mana makhluk mula-mula Tuhan buat, kita ketika tu boleh dah Tuhan nak buat lalu dah boleh dah. Tapi Tuhan kekal dengan tiada. Mari tu ada tu bumi pun tak ada lagi, kita berganti berapa generasi manusia ni pun tak ada. Tak ada lagi kita Tuhan kekal dengan tak ada lagi. Tak ada. Pak. Siapa Mahathir jadi Perdana Menteri, pak tobik dah kita perut emak. Itu. Jadi hak sebelum tu Tuhan kuasa memperkekalkan keadaan kita, hal kita yang tak ada tu sebelum daripada kita diadakan oleh Allah. Itu takluk yang pertama. Baik, takluk qubdah yang pertama. Dan takluknya kudrat dengan berkekalan wujudnya mungkin. Bila tu wujudnya mungkin? Kama dia bukan takluk situ dak. Takluk pada kata berkekalan. Baca semula, salah baca. Dan takluknya kudrat dengan berkekalan wujudnya mungkin. Bilakah berkekalannya mungkin? Kudrat tu mampu memperkekalkan adanya mungkin. Kemudian daripada Adam, daripada tak ada.
Tu boleh, tak ada masalah. Yang kedua, takluk kudrat dengan berkekalan adanya mungkin bila kemudian ini sebelum kemudian tu mana? Sebelum daripada Adam, sebelum daripada tak ada. Mana gitu? Betul lah tu. Kemudian yang ini sebelum daripada Adam, daripada tak ada. Boleh? Tak ada masalah. Ni kita ni kan. Sebelum daripada kita tak ada ni. Sebelum daripada kita tak ada ni, kuasa dak Allah Taala nak memperkekalkan ada kita sama-sama sampai bila-bila. Kuasa. Tak ada apa. Nah, siapa hafid Dajjal tu boleh. Siapa Nabi Isa tu pun tak ada apa, boleh. Siapa hafid kiamat boleh. Tak ada lemah bagi Allah Taala. Nah, boleh Allah Taala perkekalkan ada kita straight. Ada. Boleh. Nah, tapi sebelum bila? Sebelum daripada Adam, sebelum daripada kita tak ada. Bila Allah Taala meniadakan kita, artinya Allah Taala tidak memperkekalkan ada kita. Kenapa? Putus dengan tiada. Gitu. Putus dengan tiada. Siapa yang meniada? Tuhan yang meniadakan kita. Jadi sebelum daripada Tuhan meniadakan kita, kuasa tak Tuhan nak memperkekalkan ada kita selama-lama? Kuasa. Tak ada apa. Tu mana gitu dah. Tu tilik iktibar rentah kita dalam rentah Allah Taala. Kuasa tak Tuhan nak memperkekalkan ada kita? Kuasa. Bila? Sebelum daripada tiada kita. Bila kita tiada, makna Tuhan yang meniada. Bermakna Tuhan tidak memperkekalkan ada kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ni, dan takluk kudrat dengan berkekalan Adamnya mungkin bila kemudian daripada wujudnya mungkin. Betul. Selepas daripada kita ada, kita tak ada. Boleh tak Tuhan nak kekalkan kita dengan tak ada selama-lama? Tak ada tiup sangka kala yang kedua. Boleh. Kuasa bagi Allah Taala. Nah, kerana kita duduk dalam rentah Allah. Tengoklah ni, tok nenek kita hak tak ada dah. Ada tak ni? Tak ada. Tak ada sampai bila lah. Orang kuasa Tuhan nak kekal dengan tak ada. Kita pun bila pak kita tak ada. Tuhan nak kekalkan kita dengan tak ada lagu tu. Sampai aku bila-bila. Kuasa tak ada lemah bagi Allah Taala. Itu nak ayat kata kita ni dalam rentah Allah. Itu maksud dalam rentah Allah Taala. Habis. Jadi berapa tu belaka tu? Jadi tu 7. Jadi 7 tu. Tu orang panggil 7 takluk bagi sifat kudrat. Dah. Tu. Kalau lagi tak Arab, dia bila dengan secara orang panggil apa? Dengan secara bukan asing-asing. Suluhi qadir dulu, tanjizi hadis, lepas tu baru qubdah dak. Dia bila dengan secara capu habis. Mana? Wa amma tafsiluhu fasab'atun ta'alluqati. Adapun secara tafsilinya sifat kudrat takluk dia tu ada 7 segala takluk sifat kudrat. Mana pertama? Suluhiyun qadimun. Pertamanya ialah patut padan sedia kala. Wahwa dan ia patut padan sedia kala ni salahiyatuha, patut padanya sifat kudrat Allah Taala fil azali pada sedia kala lil ijadi wal i'dam, untuk mengada dan meniada. Itu. Kenapa? Karena dia tak lemah. Satu. Yang kedua, kaunul mumkini fi ma la yazal qabla wujudihi fi qubdatil qudrati insya'a abqa'ahu ala adami wa insya'a aujadahu. Yang kedua, takluk kudratnya ialah keadaan mungkin tu pada masa sedia kala sebelum daripada adanya mungkin di dalam rentahan kudrat Allah Taala. Jika Allah Taala kehendak, Allah Taala boleh kekal dengan tak ada sampai bila-bila. Kalau Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala boleh mengada. Orang panggil mungkin tak itu. 2. Yang ketiganya, ijaduhu ta'ala biha al-asya' fi ma la yazal. Itu. Menjadi Allah Ta'ala dengan bersepakai, menjadinya Allah Ta'ala. Tu. Dengan dia dengan bersepakai sifat kudrat tu al-asya' akan segala sesuatu fi ma la yazal. Tu. Ini orang panggil takluk tanjizi hadis sifat kudrat. Mana Tuhan buat sengerti dah makhluk tu. Buat sengerti dah. Daripada tak ada kepada ada. Itu dia panggil takluk tanjizi hadis.
Yang keempat, kaunul mumkini fi hali wujudihi fi qubdatil qudrati insya'a abqa'ahu ala wujudihi wa insya'a i'damuhu. Itu keadaannya mungkin tu. Yang keempat, keadaan mungkin tu pada ketika mana adanya mungkin tu dalam rentah kudrat Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala boleh kekal dengan ada, tak mati-mati dah. Bila dah dia buat, ada seterik. Wa insya'a, jika dia kehendak, dia boleh meniadakan. I'damuhu makna meniadakan. Itu yang keempat. Yang kelimanya, i'damullah al-asya' biha aibil qudrah. Itu Allah Ta'ala meniada senati. Itu dia panggil ta'alluq tanjizi hadis. Tu macam orang duk mati tu, mak tak ada lah dia. Innalillahi ada lah. Tu orang panggil i'damullah ta'ala al-asya' biha. Tu Tuhan meniadakan. Itu yang kelima. Lepas tu bila tak ada, kaunul mumkini fi halati adamihi ay ba'da wujudihi fi qubdatil qudrati insya'a abqahu ala adamih wa insya'a wujadahu. Bila mati dah, keadaan mungkin pada ketika mana tiadanya, yakni tiada hak selepas daripada ada tu di dalam rentah kudrat Allah Ta'ala juga. Kalau Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala boleh kekal dengan tak ada sampai bila-bila. Tak ada kiamat, tak ada berapa, tak ada tiup sangka kali yang kedua, boleh kuasa bagi Allah Ta'ala. Wa insya'a aujadahu, kalau Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala boleh bangkit selalu dalam ni. Tengok macam Nabi Isa kan, bila orang kata mana orang panggil mukjizat dia pergi hidup, orang mati. Tak cih hak ni baru mati mari hak ni, nak hak lama mana? Pergi hidup cucu Nabi Nuh sendiri. Cucu Nabi Nuh sendiri. Tu pun hidup. Boleh. Itu nak ayat. Tu ya ke 6. Yang ketujuh, ijadullah ta'ala al-asya' biha indal ba'thi. Menjadi oleh Allah Ta'ala akan segala sesuatu tu dengan bersepakat dengan sifat kudrat Allah Ta'ala di ketika mana dibangkit balik makhluk ni. Itu yang ketujuh. Jadi ni orang panggil 7 ta'alluq sifat kudrat secara tafsili. Habis. Kemudian kata dia, dan mustahil. Mustahil dengan makna istihalah. Mustahil dengan makna istihalah. Mustahil dengan makna tentu tidak. Mustahil itu muta'allaq bagi hukum. Hak kita nak hukum dengan kepala otak kitanya istihalah. Jadi dan mustahil ini, dan istihalah, dan tentu tidaklah lawannya lawan sifat kudrat. Gapo dia lawan sifat kudrat? Iaitu lawannya tu lemah. Lawan bagi kudrat ialah al-ajzu. Al-qudratu lawannya ialah al-ajzu. Kita nak hukum gapo Tuhan lemah? Tentu tidak. Tu otak kita, akal kita hukum kalau Tuhan bersifat dengan al-ajzu lemah, tentu tidak dia tu Tuhan. Itu. Habis itu. Cukuplah tu orang panggil wujubul wajib, mana kita i'tikad mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Itu fardu ain tu. Adapun ta'alluq ni kita bahas dah dulu. Tidak fardu ain, hanya fardu kifayah di atas orang khawas. Itu. Jadi kalau berasa payah nak faham ta'alluq tak usah cara, tak apalah. Itu tidak fardu ain. Itu wujubul wajib, kita i'tikad mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkuasa. Satu. Kemudian berkuasa lawannya ialah lemah. Kudrat lawannya al-ajzu. Al-qudratu lawannya al-ajzu. Apa kita nak hukum Tuhan lemah? Istihalah. Apa? Tentu tidak Tuhan lemah. Itu dipanggil istihalatul mustahil. Tentu tidak Allah lemah. Itu. Mesti Allah bersifat dengan sifat berkuasa. Itu wujubul wajib. Tentu tidak dia lemah. Dua. Kemudiannya setiap daripada i'tikad kita, benda hak kita pegang dalam perut kita tu mesti nasyiatun anid dalili, terbit hasil daripada dalil, supaya kita tu terkeluar daripada orang yang dihukumkan dengan muqallid, taklid. Apa? Muqallid ni mutaba'atul lil ghairi li ajli ta'assubi bila ilmin bila dalilin.
ikut mulut orang lain tanpa mengetahui sebarang dalil. Itu. Ikut mulut orang lain kerana ta'assub, asabiyah tanpa mengetahui sebarang dalil. Itu dia panggil muqallid. Maka hukum orang muqallid iman dia tu ikhtilaf ulama. Setengah daripada ulama menghukumkan kafir lagi orang muqallid. Mai kekal dengan aku. Tapi kau tu kau yang dhaif. Kau yang rajahnya iman dia sah tapi berdosa kalau dia tu ahli untuk fikir pada dalil. Ahli fikir, bukan ahli fikir. Ahli fikir makna orang boleh mikir yang gitu Reti orang panggil nak mikir tapi tak saya guna akal dia untuk mengaji. Ni siap. Nah, tu Al-Quran kata kan? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu fa'tarafu bi dzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Tu hikayat perkataan orang ahli neraka sa'ir. Lau kunna nasma'u, kalau mula kita di dunia ni mendengar orang mengajar, au naqilu, atau kita dengar saja, dengar lalu nak tidur. Tak jadi tu. Dengar tu naqilu, kena guna akal untuk fikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya tidaklah kita menjadi ahli neraka sa'ir. Itu dalil mesti kena reti. Ni dalil ni hak wajib diketahui oleh orang awam. Tu dalil ni hak wajib diketahui oleh orang awam ni, dalil ni mesti. Kenapa? Kerana manusia ni dibakat untuk terima dalil. Mikir, boleh mikir. Kalau lembu kubah ayat itik kita duk bersyarah ke dia berapa dalil jika dia bukan jenis orang ada bakat nak terima dalil. Mugah menatai tu kan ada tu ni. Tapi orang ni jenis bakat boleh terima dalil. Ni kena tahu dalil. Ni mujtahid dalam bab ni wajib kita. Sebab apa? Mudah. Adapun dalam bab fiqh kita nak tahu dalil tu dalil ni hak ni susah. Kena ada sifatun mayustadillu bih, barulah layak untuk kita berinteraksi dengan dalil. Jadi kalau orang tu tidak ada sifatun mayustadillu bih, waktu baik Quran hadis ke apa tu ngangung gitu, tak faham apa. Contoh, tuan-tuan tanya saya, mana dalil babi haram? Saya waktu baik, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Tuan-tuan apa belak terjemah hanya sahaja kami mengharamkan, innama harrama alaikum, kami mengharamkan kamu maitata akan bangkai, maitata waddama dan darah, walahmal khinzir dan daging babi. Daging babi je haram, bulu babi tak apa, perut babi pun tak sebut haram ni. Jantung lipa otak babi boleh buat sup gitu. Tulang babi boleh buat sup giabok lah gitu. Hak haramnya hanya daging saja, sesak habis buat kita. Quran dah tu. Tapi oleh kerana kita tak ada sifatun mayustadillu bih, maka tak layak kita nak interaksi dengan Quran hadis secara direct. Lepas tu dalil kita orang awam apa? Qala Ibnu Hajarin, qala An-Nawawi, qala Ar-Rafi'i. Itu qala Syafi'i, qala Ibnu Hanifah. Itu qala Imamul Abu Hanifah, qala Ahmad bin Hanbal. Itu orang panggil dalil di sisi kita orang awam. Ijtihad ulama-ulama mujtahid, petua-petua imam-imam mazahib, ataupun petua mufti. Sebab kita orang awam, mazhab kita mufti kita. Itu tu orang panggil dalil di kita. Bukan makna tegah orang awam ni tak dalil, orang awam ni tak layak, bukan. Tapi kalau kita orang awam ni layak sungguh nak faham dalil, kerana kita mengaji juga nahwu, sarah, ma'ani, bayan, badan, istiqaq, wadha', usul fiqh, qawaid fiqh, tak apa. Boleh. Mana Quran hadis. Sebab tu Imam Imam Ahmad bin Hanbal, apabila orang kata ke dia, Imam Sufyan Ats-Tsauri kata hukum begini-begini, dia kata mana Quran hadis? Mana Quran hadis? Ya sungguh, sebab Imam Ahmad bin Hanbal siapa ni? Mujtahid mutlak ni. Ada alat untuk memahami Quran hadis. Kita pun belagak macam Imam Ahmad bin Hanbal juga. Mana Quran hadis? Ya, baca Quran wala bolling. Layak dah. Tu makna dia, bukan tak sewi tanya dalil. Kalau tanya dalil tanya boleh.
Tapi nak tanya lah, awak tu ada tak sifatun man yustadilu bih? Ada tak kriteria orang yang layak berinteraksi dengan Quran hadis? Kalau tak ada, dalilnya qala Syafi'i, qala An-Nawawi, qala Al-Mawardi, qala Ar-Rafi'i. Ni dalil dah ni. Saya tak ambil, saya nak qala Allah, qala Nabi. Makna awak tu mujtahid mutlak lah. Baca Quran. Wala bolling. Tak sah. Tak sah. Nah, baca saja tak betul dah. Jangan kata nak faham. Kalau faham, macam dia tadi. Daging babi je hak haram. Bulu babi tak apa, boleh buat ubat gigi, buah gigi ke mana? Nah, boleh buat aja sejuk apa musim-musim hujan ni. Sia. Tu bab fiqh dalil ni bukan seni dah. Maka sebab itulah bagi orang yang bukan mujtahid wajib dia mukallid taklid. Itu dalam bab fiqh. Tapi dalam bab usuluddin, dalam bab akidah haram dia taklid. Dia wajib jadi mujtahid. Kenapa? Sebab dalil dia sangat mudah. Guna kepala otak proses mikir. Itu lagu tu. Maka sebab tu kata dia dan bermula dalil, yakni dalil akli, dalil yang dibangsa pada fikir akal, yang menunjukkan mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, iaitu perkuasa, dan tentu tidak Allah Ta'ala itu lemah. Ialah bahawasanya jikalau ada ia Allah lemah. Ni potong dah ni mana ni? Kalau nak panjang lagi, bahawasanya jikalau tidak bersifat Allah Ta'ala dengan sifat perkuasa, tentu ia lemah. Lagu tu dulu. Dan maka jikalau ada ia lemah, nescaya. Baru jawab gitu. Sebab apa kena takdir gitu? Sebab sebelum nak sabit lemah ni, kena sabit dulu tidak bersifat dengan sifat perkuasa. Bila dia tidak bersifat, kita kata fardu takdir. Fardu takdir ni wak lolok, bohong kata, benda tak jadi sengerti. Al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuku' dia panggil. Qadiyah fardu takdir ni tidak membawa benda tu benar-benar berlaku. Wak lolok je, bohong kata. Kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat kudrat, jadi ke mana? Tentu dia bersifat dengan lemah. Gitu lalu. Sebab apa kena gitu? La wasitata bainahuma. Tak ada benda ada tengah antara kedua. Kalau tidak bersifat dengan perkuasa, tentu lemah. Kalau tidak lemah, tentu sifat dengan perkuasa. Kalau tidak bersifat dengan kudrat, tentu lemah. Jikalau baru masuk dalam kitab. Jikalau ada ia Allah lemah. Kalau Allah Ta'ala tu bersifat dengan al-ajzu, dengan lemah, jadi gimana pula? Nescaya tiada didapatkan sesuatu, yakni sedikit pun. Sesuatu tu nakirah. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafyi tufidul umuma atau tufidul hasra. Itu. Tiada tu nafi. Sesuatu tu nakirah. Bila jatuhnya nakirah di halaman nafi, memberi makna umum. Jadi makna kena kata ni, nescaya tiada didapatkan sedikit pun daripada makhluk ni. Seekor buta pun tak ada. Sebesar zarah pun tak ada makhluk ni. Dan iaitu tiada sedikit pun daripada makhluk ni batilun, dusta, bohong, palsu. Sebab apa? Dengan sababiyah, dengan sebab musyahadah, pandang mata kepala. Kita tengok kan mata kepala kita ni, langit bumi ada. Langit bumi, bukit buka, gunung gana, gajah, rimau, lembu, ayam, itik, kubah, berapa, kemarau, banjir kemari. Ada ni. Habis ni. Siapa hak buat? Makhluk ni ada tak? Ada makhluk ni ada, bukan tak ada. Tak ada makhluk ni dusta, palsu, bohong, tak boleh terima dengan kepala otak kita. Kenapa? Kerana makhluk ni ada depan mata kita. Jeregut depan mata. Kita sendiri pun makhluk juga. Tengok. Maka sabitlah, nyatalah, sungguhlah kudratnya, yakni sungguhlah bersifat Allah Ta'ala dengan kudrat. Mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkuasa. Sebab apa? Makhluk ni ada. Kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat perkuasa, tentu lemah. Kalau dia lemah, bagaimana dia nak buat makhluk ni? Sikit daripada makhluk ni dia tak boleh mengada. Macam sekarang, cuba cabar Amerika hak gagah, Rusia ke China ke berapa, buat sebelah sayap nyamuk hak original, boleh buat tak? Tak boleh. Sebelah, jangan kata dua belah, jangan kata buat nyamuk. Sebelah sayap nyamuk hak original, jangan hak plastik. Ni boleh buat tak? Tak boleh. Jadi kalau Tuhan tu lemah, buat Amerika, Rusia, China, lagu mana nak buat sebutir zarah makhluk ni pun tak boleh. Lepas tu makhluk ni tak ada langsung, tak ada langsung kalau gitu. Betul tak makhluk ni tak ada?
Dak. Apa dak? Nampak dengan mata kepala makhluk ni ada. Tengok. Maka sabitlah Tuhan tu bersifat dengan sifat berkuasa. Dan apabila sabitlah ia bersifat berkuasa, ia bersifat dengan sifat kudrat, mustahilah, yakni istihalah lah. Gitu. Tentu tidaklah lemahnya Allah. Lemahnya Allah tu mustahil. Hak kita nak hukum apa letaknya ke apa? Tentu tidak. Tentu tidak tu dia panggil istihalah. Tentu tidak lemah Allah. Gitu. Istihalatul mustahil. Habis itu. Klik mikir sendiri. Hak ni kita mengaji ni mula-mula dibenarkan kita taklid cara nak mikir ya. Kita hidup balik kedai kopi berapa kita fikir sendiri tengok. Tuhan ni boleh ke kalau dia tak bersifat dengan sifat berkuasa dengan kudrat. Jadi one fikir sendiri. Fikir pak tubik natijah tak boleh. Bawa alam ni tak ada. Tak ada alam ni betul tak? Dusta. Alam ni ada nampak berjeruk depan mata. Bukan sebesar zarah, besar apa gapo langit bumi bukit gunung ganam matahari bulan bintang cakrawala berapa semua sekali ni. Ada. Maknanya Tuhan tidak lemah. Bila Tuhan tidak lemah, tentu dia bersifat dengan sifat berkuasa. Itu kenapa? Dia yang mengada. Itu habis. Bila kita reti lagu tu pak kemahlah hati pacak gitu, itulah orang panggil kita orang mukmin, beriman dengan sifat berkuasa Allah Taala. Habis. Kemudian kita sambung semula pula insya-Allah. Kedulapannya iradatun, sifat iradah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.